sampai ayat 70 ha. Setelah Allah memberitahu bahawa Allah tidak sama sekali mengajar Nabi Muhammad syair, bahkan syair itu sangat tidak sesuai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi nak bawa satu risalah yang sangat besar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah tidak mengajar syair kepada Nabi supaya tidak menyukarkan Nabi untuk menyampaikan risalah. Kalau Nabi dia ajar syair ataupun Nabi pandai bersyair, maka semakin sukarlah untuk Nabi menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang musyrikin jahiliah. Kalau Quran Nabi tak pandai syair pun, mereka tetap menuduh Nabi adalah penyair. Maka kalau Nabi pandai bersyair, maka tuduhan itu mengesahkan lagi dan menyukarkan lagi untuk Nabi menyampaikan dakwahnya. Kemudian Tuhan bagi tahu Quran tu tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai zikrun. Dia berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang ditulis oleh manusia ataupun syair-syair, dia tidak bersifat zikrun. Kadang-kadang ia hanya sebagai maklumat. Kadang-kadang ia hanya sebagai penglipur lara. Tapi Al-Quran dia adalah zikrun. Sebab itulah kalau kita perhati susunan Al-Quran, kalau kita faham maksud dia, susunan Al-Quran dia tidak susun ikut susunan fiqh. Kalau fiqh susunannya, tertibnya ialah bermula dengan bab taharah, bab bersuci. Lepas bersuci barulah bab solat, kemudian bab puasa, kemudian bab haji, begitulah seterusnya. Kitab sejarah pun sama. Kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada apa? Bermula daripada keadaan suasana orang-orang musyrikin masa kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian bermula dengan kelahiran Nabi Muhammad, ikut tertib. Sebab dia bukan kitab zikrun, bukan kitab tarbiyah. Dia hanya sebagai sejarah. Tapi Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab fiqh. Tapi dia adalah kitab tarbiyah, kitab untuk mendidik jiwa. Maka dia tak boleh ikut susunan tajuk-tajuk, tapi dia lebih kepada nak membaiki hati. Dan sebab itu bila Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, contoh di awal surah Baqarah, Allah menyebut sifat orang beriman. Lepas sebut sifat orang beriman, Allah sebut sifat orang-orang kafir. Lepas Allah sebut sifat orang kafir, Allah sebut sifat orang munafik. Kenapa? Kalau Allah sebut kita sifat orang beriman, mungkin kita rasa kita dah beriman, maka Allah sebut pula sifat orang kafir supaya kita tidak menyimpang daripada kebenaran. Jadi bila Allah sebut sifat orang beriman, selepas tu Allah sebut sifat orang kafir supaya kita tahu garis-garis yang boleh mengeluarkan seseorang kepada kekufuran. Dan selepas menyebut sifat orang kafir, Allah sebut sifat orang munafik supaya kita juga dapat elakkan daripada sifat orang munafik yang rupanya beriman tapi sebenarnya tak beriman. Begitulah seterusnya. Sebab itulah salah kalau kita susun Al-Quran mengikut tajuk-tajuk fiqh. Sebab dia bukan mendidik. Kalau kitab fiqh dia tak mendidik, dia hanya memberi maklumat, ilmu ataupun hukum fiqh. Sebab itulah ramai orang salat tapi tak berakhlak. Dia tahu akhlak, dia tahu hukum fiqh, dia tahu perkara syarat sah solat, perkara membatalkan solat, tapi hati dia tak terdidik. Nak terdidik hati, kena belajar tadabbur Al-Quran. Boleh? Betul? Dan sebab itulah pelajar-pelajar sekolah, sejak daripada tadika sampai ke sekolah menengah, berapa tahun dah belajar? Sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun,
11 tahun. Berjaya tak dalam tempoh yang 11 tahun itu melahirkan pelajar yang berakhlak mulia? Berjaya ke tak? Sekolah mana ni? Kemudian habis 11 tahun masuk lagi universiti 4 tahun. Kadang-kadang fakulti pengajar Islam, tapi tak juga melahirkan pelajar yang berakhlak. Kenapa? Dia belajar ilmu, dia bukan belajar Al-Quran. Kalau berbeza dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar Al-Quran kepada sahabat berapa tahun? Berapa tahun? Bukan 11 tahun. Tak ada sekolah rendah, tak ada sekolah menengah, tak ada universiti. Nabi mengajar di mana ni? Di rumah-rumah, di tepi-tepi jalan, di dalam kemah. Tempohnya kadang-kadang setahun lahirlah seorang Abu Bakar yang hebat. Kadang-kadang 3-4 tahun lahirlah seorang Umar yang hebat, yang boleh memimpin dunia. Boleh? Sebab apa? Sebab Nabi mengajar Al-Quran. Boleh? Jadi in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Okey. Kemudian Tuhan bagi tahu ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat sebelum ni apa dia? In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Quran tu tidak lain melainkan hanyalah sebagai peringatan, kitab untuk mengingatkan manusia tentang kehidupan yang sebenar. Dan kitab Quran yang dibaca dan jelas maksudnya, jelas hukum hakamnya. Dan Quran ni timbul persoalan, untuk siapa ni? Quran diturunkan untuk siapa? Dia zikrun, tapi untuk siapa? Quran untuk siapa? Apa dia? Manusia. Adakah untuk semua manusia? Apa dalil? Quran untuk semua manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran adalah petunjuk untuk nas, semua manusia. Tapi dalam ayat lain Tuhan juga bagi tahu zalikal kitabu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau hudan linnas untuk semua manusia, termasuklah orang kafir. Tapi dalam ayat yang lain Tuhan kata hudan lil muttaqin. Quran hanyalah petunjuk untuk orang yang bertakwa sahaja. Bila sebut muttaqin, maksud tak orang kafir? Bila sebut annas, maksud tak orang kafir? Masuk. Jadi yang mana satu? Yang mana satu betul? Dua-dua betul. Kan nampak bercanggah. Yang ni untuk orang bertakwa, tak termasuk orang kafir. Yang ni untuk manusia, termasuk orang kafir. Dua-dua betul. Kenapa dua-dua betul? Sebab kedua-dua ayat Quran. Tak mungkin ayat Quran salah. Jadi macam mana kita nak selarikan? Nampak macam bercanggah. Yang ni rumah ni untuk Muhammad. Sekali lagi kita kata rumah ni untuk semua. Nampak macam bercanggah. Siapa boleh jawab?
Ni tanya pelajar universiti ni. Yang dah berumur ni universiti juga tapi dah lupa dah. Banyak maklumat dah terdelete dah. Yang baru-baru ni. Okey, hudan linnas. Quran ni sebenar petunjuk untuk semua manusia. Tapi akhirnya yang betul-betul mengambil manfaat daripada Al-Quran adalah orang bertakwa sahaja. Sebab itulah kita baca Quran kan, kita mengajar. Adakah semua orang faham? Belum tentu. Mungkin separuh faham, separuh tak. Yang faham pula, adakah semua dia terima, dia beramal? Tak. Yang terima siapa dia? Muttaqin. Nabi cakap Al-Quran kepada semua masyarakat Mekah. Tapi akhirnya yang dapat manfaat siapa dia? Orang macam Abu Bakar, macam Khadijah, macam Osman, macam Umar. Sebab apa? Dia ada sifat takwa. Adapun macam Abu Lahab, Abu Jahal, dia tak ada sifat takwa, maka tidak memberi faedah kepadanya Al-Quran. Okey. Jin tu kan? Jin. Jin. Jin bukan urusan kita. Tugas kita ialah untuk manusia. Manusia pun kita tak sempat habis mengajar, jangan bercita-cita nak pergi mengajar jin. Okey. Jadi Tuhan kata zikrun, peringatan, wa Qur'anun mubin. Di sini Tuhan sebut lain. Liun zira. Quran adalah liun zira, untuk li ni untuk makna Tuhan nak begitu secara jelas. Quran yang bersifat zikrun untuk yunzira, untuk ia yunzira apa dia? Memberi peringatan. Untuk ia memberi peringatan. Kepada siapa ni? Siapa yang dapat inzar ataupun nazir daripada Al-Quran? Siapa dia? Man apa dia? Siapa ataupun orang yang kana adalah hayyan. Hayyan apa dia? Hidup. Quran ni fungsi dia, peranan dia ialah untuk memberi peringatan. Peringatan kepada siapa? Adakah semua orang? Tak. Bukan semua orang. Dia peringatan khas untuk orang yang hidup. Hidup apa ni? Hidup apa ni? Adakah makna hidup tu ialah dia tak mati? Adakah Quran juga untuk orang yang mati? Ada tak? Habis baca Quran kat kubur buat apa? Kalau baca Quran bukan untuk orang mati, kenapa baca kat kubur? Sebab kubur tempat tinggal orang mati. Betul? Jadi soalan, adakah Quran untuk orang yang dah mati fizikalnya? Tak. Habis kenapa baca kat kubur? Apa dia? Pahala baca. Kalau betul baca Quran dapat pahala, kenapa tak baca masa hidup? Tak ada masa. Dia masa dah mati baru ada masa kang. Banyak masa free. Okey. Di sini ada dua pendapat. Orang yang hidup, satu hidup fizikal dia, orang tak mati. Sebab bila dah mati, Quran tak menafak apa-apa dah. Sebab dah mati, waktu untuk beramal dah habis. Jadi maksud hidup di sini ialah hidup fizikal. Yang kedua, maksud hidup di sini ialah untuk orang yang hatinya hidup.
Jadi orang yang hatinya hidup sahaja, bila dengar Quran boleh menangis, bila mendengar Al-Quran boleh pengsan, bila mendengar Al-Quran boleh berubah akhlaknya, bila mendengar Al-Quran boleh cintakan Allah dan Rasul. Siapa tu? Orang hatinya hidup. Adapun orang fizikal dia hidup tapi hatinya mati, bacalah 30 juzuk. Bacalah setiap hari, tak akan memberi apa-apa kesan. Seperti apa orang panggil? Curah air di daun keladi. Betul? Okey? Cuba buka surah Qaf ayat 37 kan? Surah Qaf. Betul? Surah Qaf ayat 37, betul? Inna fi zalika la zikra. Betul? Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Cuba tadabbur ayat ni. Tuan kata apa? Inna, sesungguhnya, fi, pada, zalika, demikian itu, iaitu rifa pada ayat sebelum ini, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat yang terdahulu, adalah la zikra. Lam tu pasti, zikra. Zikra apa dia? Peringatan. Semua kisah-kisah, cerita-cerita itu adalah peringatan dan pengajaran. Tapi peringatan pengajaran untuk siapa? Adakah untuk semua? Kisah Nabi Yusuf, kisah bagaimana Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, bagaimana Allah tenggelamkan Firaun dengan tentera-tenteranya, semua tu zikra. Adakah untuk semua orang? Tak. Untuk siapa ni? Cuba tengok. Liman, li bagi man, siapa yang kana adalah lahu baginya qalbun apa dah? Hati. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran adalah peringatan, pengajaran, bukan untuk semua, tapi untuk orang yang ada qalbun. Apa makna qalbun di sini? Ini hayyun. Orang yang ada hati dan hati itu hidup. Bila hati dia hidup, baca kisah apa, dia boleh ambil pengajaran dan dia boleh terima dan dia boleh berubah. Boleh? Makna apa tu? Kalau mafhum sebaliknya, kalau baca apa saja kisah daripada Quran, dia tak ambil pengajaran, maknanya hati dia mati. Ramai tak yang baca Quran bertahun-tahun tapi akhlak dia macam tu lah. Makna apa tu? Hati dia mati. Ramai tak yang hatinya mati? Ramai. Kalau buat bancian ni di Bukit Ramaputra saja, yang hati mati berapa peratus? Tanya Nazir Masjid. Sebab ramai orang bancian, siapa yang miskin kan, siapa yang kaya, tapi tak ada orang buat bancian mana rumah yang hati dia mati. Tengok-tengok satu rumah semua mati, atau rumah sebelah lagi mati juga. Tengok-tengok rumah yang hidup siapa dia? Tak tahu, tak jumpa lagi. 3 hari 3 malam buat, tak ada lagi rumah yang hatinya hidup. Boleh? Subhanallah. Tuhan kata, Nabi kata apa? Allazi yazkurunallah
wallazina la yazkurunallah, orang yang berzikir dan ingat pada Allah, dan orang yang tidak ingat pada Allah, tidak berzikir pada Allah, kamasalil hayyi wal mayyit, sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Itu hadis sahih. Siapa yang selalu ingat pada Allah, mulut dia, bibir dia basah dengan zikir, Nabi kata dialah sebenar-benarnya hidup. Fizikal pun hidup, hati pun hidup. Adapun orang yang tak ingat pada Allah, tak baca Quran, tak berzikir, bibir dia kering, maka Nabi kata dia sebenar adalah orang yang mati. Betul? Ramai yang duk lepak kat kedai, zikir pun tak, baca Quran tak. Hidup ke mati? Hidup. Hidup ke mati? Mati. Kalau mati tak kenapa tak pergi kafankan dia, kebumikan dia? Nampak tak dia makan? Itulah dipanggil mayat-mayat yang berjalan, mayat-mayat yang bekerja, mayat-mayat yang makan. Sebenarnya dia telah mati. Kata ulama apa dia? Ada orang yang dia mati sebelum mati. Ada orang yang hidup walaupun dah mati. Faham? Siapa dia yang mati sebelum dia mati? Siapa dia? Yang tengok bola memanjang je, tapi Quran tak baca. Sebenarnya dia dah mati sebelum dia mati. Cuma orang tak kafankan dia sebab nampak dia bergerak. Kalau kafan jadi masalah. Kan? Kalau isteri dia kata, abang dah mati ni sebenarnya, sebab sebulan dah abang tak baca Quran, jadi masalah. Kalau panggil iman, boleh tak datang rumah saya, ada mayat satu ni, jadi masalah kan? Boleh? Okey. Jadi siapa yang betul-betul ambil pengajaran? Orang yang ada qalbun. Ataupun alqa apa dia? Orang yang mencampakkan. Alqa ni mencampak. Ada tertinggal ayat. Alqas sam'a. Wahwa ataupun orang yang dapat manfaat daripada Al-Quran ialah orang yang campakkan sam'a pada pendengarannya, wahwa syahid, dalam keadaan hatinya syahid, hadir. Bila dia dengar Quran, dia bagi perhatian, dia fokus, dan hati dia pula sedang memerhati maksud ayat. Orang macam ni dapat zikra, peringatan. Boleh? Biasa kalau imam kita baca dalam solat, pendengaran kita perhati baca imam ke ataupun melayang? Pengalaman. Takkan tak ada pengalaman 5 kali sehari? Macam maghrib tadi kan, masa imam baca ayat Quran, telinga kita betul-betul fokus ke, dan hati kita memikirkan maksud ataupun apa? Sibuk membaca Fatihah? Hafiz macam mana? Hafiz dia imam tak dia? Jadi selamat? Tak. Selamat aku baca. Jadi orang yang kena dengar, aku tak payah dengar. Tak, imam pun kena tadabbur. Subhanallah. Tak tahulah, saya rasalah kebanyakan makmum dan kebanyakan imam, dia tak faham, dia tak tadabbur apa yang dia baca ataupun apa yang dia dengar. Sebab itulah jarang sekali kita jumpa di Malaysia imam baca Quran menangis, kemudian diikuti oleh makmum. Jarang jumpa tak? Jarang kan? Jarang jumpa ke tak jumpa? Tak jumpa. Orang tua ni syahid lagi lama dia. Tak jumpa. Betul. Saya sendiri, pengalaman saya solat di Malaysia, seingat saya lah, saya tak pernah dengar imam menangis.
Bila imam tak menangis, makmum jangan harap nak menangis. Sebab di Mekah, makmum menangis sebab apa? Imam menangis. Kadang-kadang yang menangis tu faham ke tak? Tak, makmum Pakistan. Tapi dia menangis. Tak apalah, paling kurang dia menangis sebab apa? Walaupun dia menangis bukan sebab dia faham, tapi sebab dia imam terkesan dengan imam menangis. Okeylah. Ini imam menangis pun dia tak menangis. Apalah imam ni menangis? Subhanallah. Itu kena muhasabah diri kita. Pasal apa ni orang baca Quran tak menangis? Pasal apa? Sedangkan tengok cerita sedih menangis walaupun lakonan. Betul? Sepanjang hidup kita pernah tak menangis? Pernah menangis? Sepanjang hidup menangis kan? Ada? Okey. Sebab apa ketika itu, sebab apa menangis? Baca Quran. Surah apa ni? Payah dah. Biasa kalau kita menangis sebab apa? Mungkin sebab lapar, mungkin sebab orang hutang, duit kita tak bayar, kan? Mungkin kata kita kena langgar, mungkin barang kita hilang, itu je. Tapi bila Allah cerita pasal azab, pasal makanan ahli neraka, kita tak rasa apa-apa. Ya Allah, mana hati kita keras. Hati kita keras. Ni, kalau ikut ayat ni, orang ni sebenar, yang ambil pengajaran, orang yang ada hati. Bila tak ambil pengajaran, dia tidak ada hati. Tak ada hati. Ada satu kisah, Syekh Arab menceritakan, dia kata ada seorang muda, bila dia solat bersama jemaah sebelah dia menangis. Dia tak menangis. Dia nak cuba menangis tapi tak menangis. Dengar baca imam pun dia tak menangis. Akhir sekali bila dia sujud je, terus dia menangis, tergesak-gesak. Kemudian Syekh tanyalah, kenapa kamu menangis? Adakah sebab baca imam? Tak. Adakah kamu menangis sebab orang sebelah kamu menangis? Tak. Habis kenapa kamu boleh menangis masa sujud? Dia kata, aku menangis sebab aku sedih sangat, aku tak boleh menangis. Faham? Keras sangat hati aku. Imam menangis, aku tak menangis. Orang sebelah menangis, aku pun tak menangis juga. Tak boleh menangis. Akhir sekali aku menangis sebab hati aku terlalu keras dan tak boleh menangis. Akhirnya dia menangis juga. Syekh tu kata, okeylah tu. Okeylah tu. Kalau imam menangis, kamu tak menangis. Orang sebelah menangis, tak menangis juga. Itu alamat mungkin dah mati, dah tak boleh diselamatkan. Boleh? Jadi cara nak dapat peringatan apa dia? Satu, hati kena bersih. Kena bersih daripada apa ni? Bersih daripada apa? Yang menyebabkan kita tak terkesan dengan baca Al-Quran ataupun dengan mendengar Al-Quran. Tak terkesan. Orang maki sikit kita dah marah kau. Hoi, kita sakit hati kan? Tapi Tuhan kata wailun. Okey je. Bunyi nak sama je. Wailun. Orang kata, hoi. Apa? Ada respon kan? Sebab apa? Dengar kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia cerita pada sahabat dia. Sahabat dia bukan sahabat Nabi. Makna sahabat Abdullah bin Mas'ud ni datang selepas sahabat Nabi. Dinamakan golongan apa? Tabi'in. Dia kata apa pada sahabat dia? Kamu ni, solat kamu lebih banyak daripada sahabat Nabi. Jihad kamu lebih baik daripada jihad sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi tetap lebih baik daripada kamu. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud tanyalah, dengan apa mereka lebih baik daripada kami? Walaupun solat kami lebih baik daripada mereka, apa kelebihan mereka? Jawab Abdullah bin Mas'ud, mereka lebih dari segi apa? Mereka zuhud dari segi dunia dan yang sangat cinta pada akhirat. Itu kamu tak boleh lawan. Mungkin solat kamu lebih, jihad kamu lebih, sedekah kamu lebih, tapi bab cinta dunia pun kamu lebih. Boleh? Sahabat ni cinta dunia tak ada.
Bila-bila masa Tuhan kata hijrahlah, tinggal semua sekali, tinggallah. Suhaib, seorang sahabat Nabi, bila nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang musyrikin Mekah tahan dia. Kamu nak ke mana ni? Nak berhijrah ke Madinah. Tak boleh pergi kecuali dengan satu syarat. Apa dah? Kamu tinggal semua harta kamu di Mekah dan jadi hak kami semua. Kamu nak pergi salah sepinggang. Apa kata Suhaib? Okey, aku bukan nak harta, aku nak Allah. Makna harta tak ada, cinta harta tak ada dalam hati mereka. Itulah kelebihan para sahabat. Dan kelebihan kita, cinta dunia. Sebab itulah bila baca Quran tak rasa apa-apa. Betul? Setuju? Tengoklah telefon dengan Quran, mana lebih lama kita pegang? Tanya yang muda, yang tua mungkin tak ada siapa nak WhatsApp. Yang muda ni, berapa jam satu hari kita pegang telefon dengan pegang Al-Quran? Tolong jawab sikit yang muda. Apa dia? 24 jam pegang telefon. Pegang Quran? Sebulan sekali. Ini jawapan yang telus. Walaupun tak betul. Sebulan sekali. Betul. Itu adalah hakikat realiti. Sebulan sekali pegang Quran, tapi telefon 24 jam setiap hari. Bukankah itu cintakan dunia? Betul tak? Dengan ada WhatsApp, dengan ada Facebook, dengan ada apa lagi, Twitter, semua habis masa kat situ je. Tengah nak tidur pun bunyi tengok. Sampai tak jadi tidur. Tapi bila nak baca Quran, buka je terus tidur. Cinta dunia. Padahal bila kita buka WhatsApp tu, tengok apa dah? Macam mana hari ni, nak jumpa kat mana, itu je. Kan? Makan apa gini, kita nak makan kat mana, itu je. Tapi nak jawab kan, habis masa. Fitnah. Sebab itulah nikmat orang tak ada telefon. Nikmat. Dan musibah orang ada telefon. Lagi musibah orang ada telefon yang canggih-canggih itu. Dengan ada gambar apa semua. Dia tak sedar itu adalah mainan syaitan. Menghabiskan masanya pada benda yang paling kurang apa dia? Sia-sia. Sedangkan sifat orang beriman, Tuhan sebut apa? Wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Sifat orang beriman bukan setakat solat khusyuk, tapi benda yang lara, sia-sia, tak ada faedah, dia menjauhkan diri. Ni, duduk kat tangan kita ni banyak habis masa dan tak ada faedah. Quran tak baca, sedih. Kadang-kadang, bukan nak cerita orang, kadang-kadang anak saya pun dengan mainan telefon ni, ya Allah, nak suruh pegang Quran tu kena paksa, susah. Kalau mak bapak tak tegas, habis hancur anak dengan telefon. Sebulan tak buka Quran, 2 bulan tak buka Al-Quran. Kalau buka pun tak faham, kan? Rasa satu benda yang amat-amat tak patut. Kita buka WhatsApp setiap hari, kata-kata manusia, kita faham, kita jawab. Bila kata-kata Allah, tak nak baca langsung. Oh, sangat-sangat tidak patut. Boleh? Jadi cara pertama, bersihkan hati daripada cinta dunia. Yang kedua, nak dapat zikrah, apa dia? Bila orang baca Quran, fokus, perhatikan. Dan hati kita memerhatikan maksudnya. Jangan khayal. Boleh? Dan surah ni, surah apa ni? Qaf, ayat 77. Okey, cuba tengok ayat terakhir surah Qaf juga. Ayat terakhir. Ada?
hujung ayat terakhir, bukan daripada awal, hujung ayat terakhir. Tuhan kata apa? Fazakir. Betul? Cuba terjemah. Maka zakir. Berilah peringatan. Apa dia? Bil Quran. Subhanallah. Tuhan nak bagi tahu apa dia? Peringatan hanya dengan Quran je. Kalau dengan kata-kata manusia tak berkesan. Tak berkesan. Kadang-kadang manusia bercakap kita menangis. Tapi menangis berapa minit? 10 minit, 1 hari. Lepas tu habis, hilang. Betul tak? Tapi kalau peringatan dengan Al-Quran, dia tak perlu menangis. Dia akan mengubah kehidupan manusia. Betul tak? Bila Sayyidina Umar mendengar Al-Quran, berubah tak kehidupannya? Masa tu Sayyidina Umar menangis tak? Masa dengar surah apa? Surah apa? Surah Toha. Tak ada cerita pun Umar menangis. Tapi bila dia dengar, masa tu dia tadah telinga betul-betul, hati dia fokus, masuk ke sini, mengubah kehidupannya. Tapi banyak tak kita tengok sekarang program yang dibuat oleh apa-apa saja badan, dan bila buat tu peserta akan menangis. Tapi lepas tu ada perubahan. Ada perubahan. Yang paling ramai menangis, yang paling banyak menangis, program apa? Apa dia? Kalau buat ni mesti orang menangis. Cina pergi pun menangis, India pergi pun menangis. Patut dia bangga. Ustaz, Cina duduk sebelah saya menangis. Tapi tak masuk Islam juga, apa beza? Dia sendiri pun bagi tahu, Ustaz, saya pergi sekali je menangis, terkesan betul. Tapi pakai seluar ketat lagi. Tak ada mana menangis. Nama apa? ESQ. Okay. Dia ramai manusia boleh buat menangis tapi tak memberi kesan. Menangis belum tentu dia faham, belum tentu dia berubah. Yang betul-betul memberi kesan apa dah? Bil Quran. Tuhan akan cakap dah. Berilah peringatan dengan Quran, bukan dengan kata-kata manusia. Dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ni akan memberi faedah kepada siapa? Man yakhafu, takut, wa'id, ancaman aku. Siapa yang takut ancaman aku, siapa yang takut azab aku, maka Quran betul-betul memberi kesan. Dan sebaliknya, siapa tak rasa takut apa-apa tentang dosa, azab, Quran tak akan memberi apa-apa kesan. Betul? Ramai tak orang baca Quran di masjid? Ramai. Bulan Ramadan lagi ramai. Betul? Betul tak? Tapi lepas Ramadan yang baca Quran tu datang lagi tak? Datang lagi tak? Tak datang. Kenapa? Sebab dia tak dapat peringatan. Kenapa tak dapat peringatan? Sebab dia tidak takut ancaman Allah. Dia tak takut. Dia hanya baca kerana apa? Saya tak kata semua. Kenapa tak terkesan? Walaupun ramai baca Quran bulan Ramadan. Sebab dia baca nak pahala. Sebab dia baca nak khatam. Sebab dia baca kerana ada kebiasaan bulan Ramadan orang terderus. Betul? Kalau dah baca betul-betul nak dapat peringatan, dia tengok makna satu-satu. Tak khatam pun tak apa. Orang macam ni insya-Allah akan berubah. Betul? Okey. Habis Quran akan memberi peringatan kepada siapa? Orang yang hayyan. Hayyan di sini ditafsirkan sebagai apa? Ada hati, kemudian fokus, telinga dia betul-betul dengar dan hati dia hadir. Ataupun orang yang tiga, yang ketiga pada orang yang betul-betul takut ancaman Allah. Maka Quran ketiga itu yunzira. Ada seorang dalam video, dalam YouTube saya dapat, seorang Filipin. Dia baca Al-Quran. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Dia menangis. Dia baca depan siapa? Depan orang Arab. Dia baca, dia menangis. Orang Arab pun menangis sebab dia menangis. Makna dia ada hati, dia ada perasaan dan dia faham. Tak mesti orang Arab. Ada tengok video tu?
Nanti saya hantar. Okey. Tak apalah, kita tak menangis pun, tengok orang menangis pun dah kita menangis. Okeylah tu. Okey, wa yahiqa, dan wa yahiqa ni kita dah jumpa di awal surah Yasin, tapi dalam bentuk fi'il madhi. Wa laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Apa makna dia? Telah dan wajib. Al-qaul kata-kata, tapi di sini maksud dia azab. Dia terjemah apa? Azab. Dan wajiblah azab Allah ala, ke atas, al-kafirin, orang-orang kafir. Okey, cuba perhati, cuba tadabbur. Allah sebut di awal ni, Quran memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Okey? Tiba-tiba Tuhan kata apa? Wajiblah azab Allah ke atas orang-orang kafir. Apa kaitan? Dia tak mungkin tak ada kaitan sebab satu ayat. Dia tadabbur. Tadabbur kena banyak berfikir. Faham soalan? Faham? Okey. Tak faham soalan tak apa. Jangan jawab sebelum faham. Quran, Tuhan kata untuk memberi peringatan kepada siapa? Orang yang hayyan, hatinya hidup. Tiba-tiba Tuhan kata wajib azab kepada orang kafir. Apa kaitan dengan ni? Quran memberi peringatan kepada orang yang hidup. Tuhan nak bagi tahu siapa hati yang mati, dia tak akan ambil pengajaran daripada Al-Quran. Dan siapa tak ambil pengajaran, dia memang kafir. Dan bila kafir, wajib azab ke atasnya. Nampak? Terus Allah bagi hukum. Siapa tak faham Al-Quran, siapa tak ambil pengajaran, dia kafir. Dan bila kafir, azab Allah. Allah bagi azab sebab apa? Saja-saja nak bagi? Tak, sebab dia kafir. Kenapa dia kafir? Sebab hati dia mati. Betul tak? Ustaz, takkan semua orang tak faham Quran, tak ambil pengajaran kafir? Ayat ni macam itulah. Logik tak? Orang bila tak faham, dia tak ikut Al-Quran. Betul? Nak ikut Al-Quran, syarat dia apa dah? Mesti faham. Bila dia tak faham, dia tak ikut. Bila tak ikut, kafir. Betul kan? Sebab yang beriman ialah ikut Al-Quran. Siapa tak ikut, dia kafir. Boleh? Itu maksud. Dalam ayat yang pendek, Tuhan bagi ada dua jenis manusia. Pertama, orang yang ambil pengajaran, hatinya hidup, selamat. Golongan kedua, hatinya mati, tak ambil pengajaran, dia memang orang kafir. Siapa-siapa yang tak ambil manfaat daripada Al-Quran, dia kafir. Dan sebaliknya, orang kafir adalah orang yang tak mengambil manfaat daripada Al-Quran. Boleh? Dan sama dengan ayat yang awal surah Baqarah. Quran hudan apa? Lil muttaqin. Kalau kamu tak ambil petunjuk, kamu bukan bertakwa. Kalau bukan bertakwa, kafir. Nampak? Jadi sekarang kecil ke besar ni orang tak faham Quran. Kecil ke besar ni? Besar. Mana lebih besar dengan 2.6 bilion? Tak, saya tanya betul. Mana lebih besar? Orang tak faham Quran dengan isu 2.6 bilion. Cuba cakap benar. Mana lebih besar? Tapi mana yang dibincangkan, diwar-warkan setiap hari? Cakap siapa mesti sebut 2.6. Siapa pensel pun dulu 2B, sekarang 2.6B. Macam-macam idea, semua bincang 2.6B. Subhanallah, Tuhan kata yang kafir bukan 2.6B, tapi yang tak faham Quran
Berapa ramai yang tak faham Al-Quran. Yang dapat 2.6 B seorang je. Yang tak faham Quran 2.6 bilion kot. Subhanallah. Boleh? Sekarang kita tertipu kan. Timbul satu isu, kita pun sambut. Kita pun sibuk. Kita pun habis masa. Yang Tuhan cakap isu yang lagi besar, tak ada siapa pedulikan. Quran hanya untuk dibaca. Okey. Awalam yarau. Apakah lam? Tidak. Yarau, mereka melihat. Anna, sesungguhnya kami khalaqna, kami telah cipta, lahum, untuk mereka. Tengok Allah pemurah. Allah tak ada faedah pun, tapi Allah cipta juga untuk siapa? Untuk kita. Dan perkataan khalaqa tu khas untuk Allah sahaja. Bila sebut khalaqa, apa makna dia? Manusia tak mungkin khalaqa. Itu khas untuk Allah. Kenapa? Sebab bila sebut khalaqa, makna mencipta daripada tidak ada apa-apa. Yang kedua, mencipta dengan tidak ada contoh sebelum itu. Allah cipta langit, sebelum tu ada apa-apa tak? Tanah ke, asap ke ada? Tak ada. Kemudian ada contoh tak? Contoh untuk Allah cipta langit macam ni. Plan dia macam ni, ada? Tak ada. Okey, manusia buat pintu. Ada contoh? Boleh tak kata manusia mencipta pintu? Boleh? Kenapa tak boleh? Ha? Satu dah ada contoh. Yang kedua? Ha? Sebelum ada cipta pintu, ada apa sebelum tu? Kaca kan? Ada pelan, ada kaca, ada besi. Yang betul-betul cipta apa dah? Besi tak ada, kaca tak ada, tiba-tiba kun jadi pintu. Itu khalaqa. Boleh? Ni nak cipta bilik air ni, berapa lama ni? Boleh kata kun fayakun? Tak boleh. Okey. Mimma, dari apa yang amilat, dilakukan, aidina, tangan-tangan kami. Tidakkah mereka memerhati sesungguhnya kami telah ciptakan untuk mereka dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami. Apa dia yang Allah cipta? An'aman. An'am apa dia? An'am. Binatang ternak. Ada nama surah kan? Okey, binatang ternak ni apa dia? Binatang ternak. Apa dia? Kambing, lembu, unta. Okey? Dah, tak ada, 3 je. Binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Tak termasuk. Tak termasuk. Kalau sebut an'am, lembu, kambing, unta. Ayam tak masuk. Ikan tak masuk. Sebab memang dalam bahasa Arab kalau sebut an'am, 3 tu je. Sebab an'am tu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Okey. Allah ciptakan binatang ternak untuk siapa? Untuk kita. Dan Allah cipta dengan apa? Aidina, dengan tangan-tangan kami.
Tangan siapa? Allah ada tangan. Allah ada tangan. Ha? Nampak tak jawab? Allah ada tangan tak? Ha? Ada? Ada dalil tak Allah tu ada tangan? Ada dalil? Ada. Adakah Allah tu sama dengan manusia? Habis kalau kata Allah tu ada tangan, bukankah kita menyamakan Allah dengan manusia? Yang ada tangan ni manusia. Bila kita kata Allah ada tangan, bukankah kita menyamakan Allah dengan manusia? Dan bukankah itu boleh jadi kufur? Jawablah, pandai jawab atas kata. Apa dia? Kalau kata Allah tak ada tangan, yang cakap kami cipta dengan tangan kami, siapa yang cakap? Allah. Bila Allah cakap, boleh tak kita nafikan? Tak, bukan tangan. Boleh tak? Bapa kita kata, ayah ada 2 kereta. Kita pun kata, maksud ayah bukan 2 kereta, 2 rumah. Kita lebih tahu pada ayah. Bila ayah kata 2 kereta, patut tak kita kata, tak, maksud ayah sebenar bukan 2 kereta, 2 rumah. Hai, kamu lebih tahu pada ayah? Faham tak? Sekarang Tuhan sendiri cakap dengan tangan kami. Kalau kita menafikan, kita kufur dengan ayat ni. Faham tak? Tetapi tangan Allah adakah sama dengan tangan manusia? Tak. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tak mungkin sama dengan makhluk. Habis awak kata tangan tu macam, bukan saya kata, Allah kata. Faham baik-baik sikit. Allah kata tentang diri dia, bukan saya kata. Saya kata apa yang Allah kata. Faham tak? Ini manusia tak boleh faham. Bila kita kata Allah ada tangan, dia kata kita kata tak. Saya terjemah ayat Quran. Ada sebahagian orang, dia terjemah tangan, bukan tangan. Dia kata apa? Kekuasaan. Kalau kekuasaan dalam bahasa Arab apa dia? Ha? Tak apalah sebab saya tanya orang Melayu kan. Kuasa kudrah, kudrah. Bi kudratina. Bi kudratina ataupun kekuatan. Ada sebahagian dia terjemah yang dilakukan, saya tak tahu terjemah Quran dia terjemah apa. Tengok kekuasaan. Ataupun bi quwwatina. Dengan kekuatan kami. Qudrah ni bahasa apa? Bahasa Arab. Quwwah bahasa Arab. Agak-agaklah Tuhan dengan kita, siapa lebih mahir bahasa Arab? Siapa lebih mahir? Allah. Kalaulah Allah maksud tangan ialah kuwah ataupun qudrah, kenapa daripada awal lagi Allah tak guna qudrah sampai menyusahkan kita nak faham? Betul? Logik ke tak? Kalau betul Allah nak maksud ID ialah qudrah, kenapa Tuhan tak guna daripada awal lagi? Kan Tuhan terlupa perkataan qudrah. Wali'azubillah. Ya Allah, ini siapa yang menukarkan makna ni, dia menafikan ayat ni. Bila Allah kata tangan-tangan, bila Allah kata wajah-wajah, Allah menceritakan tentang diri dia. Jangan kita belagak lebih tahu daripada Tuhan. Hukum, kata ulama, kalau dia niat apa dah? Dia kata susah nak faham ni, maka kita ubahlah makna. Dia tak mendustakan ayat ni, tapi dia kata memang susah. Macam susah nak faham, dah boleh mengelirukan. Ayat tu dia beriman, maka boleh rosak akidahnya, tapi tak jadi kafir. Tapi dia kata tangan ni bukan tangan, dia menafikan terus, boleh jadi kafir. Sebab apa? Dia menafikan ayat Al-Quran. Kalau kita kufur bukan satu ayat, bukan satu perkataan, satu huruf je, boleh jadi kafir.
Tapi bila kita kata Allah ada tangan, dia pula kata kita kafir. Pelik kan? Pelik manusia. Kita bukan kita kata Allah ada tangan, kita cerita apa yang Allah cakap tentang diri dia. Kita tak kata pun. Boleh? Tangan Allah tak mungkin sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam kita lah. Tangan kita, binatang ada tangan tak? Binatang apa ada tangan? Monyet. Okey. Tangan kita dengan tangan monyet sama tak? Mana lebih cantik? Tangan kita lah. Sama-sama tangan, tapi kenapa tak sama? Sebab monyet dengan manusia tak sama. Maka kita dengan Tuhan lagi tak sama. Bila lagi tak sama, tangan kita dengan tangan Allah lagi tak sama. Faham? Ini akidah ni. Ini soal akidah. Okey? Boleh? Ada soalan tak bab ni? Ni kadang-kadang membawa masalah besar dalam masyarakat kita. Sampai tuduh-menuduh, kafir mengkafir. Okey. An'aman, binatang ternak. Fahum. Maka mereka laha baginya, bagi apa ni? An'aman. Mereka bagi binatang ternakan itu malikun. Kalau ramai malikun, kalau seorang malik. Biasa baca tak? Biasa baca. Apa dia? Maliki Yaumiddin. Samalah tu. Maliki Yaumiddin mana? Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Di sini apa? Tuhan kata kami cipta binatang ternak dengan tangan kami, dan akhirnya mereka malikun, memiliki binatang ternak. Boleh? Subhanallah, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Yalah, takkan setakat nak bagi tahu Allah cipta. Allah Maha Pemurah. Allah ada faedah tak cipta kambing, lembu, unta? Ada faedah tak? Tak ada faedah. Kalau tak ada kambing pun Allah kuasa dia macam tu lah. Habis kenapa Allah cipta? Lahum, untuk manusia, untuk maslahat manusia semata-mata, bukan untuk kepentingan Allah. Sebab Allah bersifat Rahman. Kemudian yang kedua, Allah bukan setakat cipta an'am, tapi mereka boleh memiliki. Betul? Kita boleh tak nak memelihara kambing, lembu, unta? Boleh tak? Subhanallah, bukan setakat boleh pelihara. Budak kecil pun boleh tarik tak unta yang besar. Dia nak bawa unta pergi sembelih kan, nak pergi sembelih unta yang besar ni, tapi yang tarik tu budak kecil. Boleh? Kenapa? Sebab Allah bagi binatang yang besar tu sebagai an'aman, sebagai binatang ternak untuk kamu makan. Bila untuk kamu makan, Allah jadikan mudah. Lepas tu Allah kata wazallalnaha. Sebenar Tuhan nak sebut apa dia? Di hujung tu. Afala yashkurun? Kenapa kamu tak boleh bersyukur? Wazallalnaha. Wazallalnaha, dan kami telah tundukkan lahum, bagi mereka. Faminha, maka daripadanya sebahagiannya rakubuhun, menjadi kenderaan atau tunggangan mereka. Wa minha, dan sebahagiannya yakulun, mereka makan.
Okey, yang binatang ternak yang jadi tunggangan apa dah? Contoh, apa dah? Unta. Unta kan? Unta boleh membawa orang. Nabi pun kadang-kadang Nabi tawaf mengelilingi Kaabah dengan unta. Sekarang orang tawaf pakai apa? Skateboard lah. Boleh tak? Boleh. Sebab Nabi pun tawaf pakai unta. Dan Nabi berhijrah pun pakai unta. Kenapa? Sebab Allah tundukkan. Binatang unta je besar tak? Besar pada orang. Tapi boleh tak budak kecil naik? Boleh. Boleh tak budak kecil tarik? Boleh. Kenapa? Wazallalnaha. Kami telah tundukkan binatang tu supaya mudah ditarik, mudah dibela, mudah disembelih. Tapi ada juga binatang kecil tapi tak boleh ditarik. Seperti apa? Tak boleh ditarik, dah tak boleh tangkap pun. Seperti apa? Dia lebih kecil, dia jauh lebih kecil daripada unta. Tikus. Tikus kecil tak? Cuba kita pegang dan tarik, boleh? Boleh tak? Bukan budak je tak boleh. Orang tua pun tak boleh. Orang tua boleh tak pergi pegang tikus kemudian ikat tali tarik? Tak boleh. Sebab apa? Tahu sebab apa? Tahu tak sebab apa? Sebab Allah tidak zallalna. Allah tidak tundukkan, Allah tidak permudahkan binatang itu. Kenapa Allah tidak permudahkan? Sebab dia bukan makanan kamu. Dia bukan makanan. Harimau. Mudah tak nak tangkap dia? Kalau Allah jadikan harimau tu binatang yang kita makan, agak-agak bila kita boleh makan harimau tu? Rasa tak sempat makan, dia makan kita. Nak tangkap dia, nak sembelih dia, betul tak? Subhanallah. Dan antara harimau dengan lembu kan, mana lebih baik? Mana lebih cerdik? Harimau, kenapa? Harimau dengan lembu, mana lebih cerdik? Harimau lah. Sebab harimau, perlu tak kita cari makan untuk dia? Tak, dia berdikari. Betul tak? Dia tak bergantung pada orang. Dia nak cari makan, mana-mana dia pergi, ada je. Orang pula takut pada dia. Tapi kambing kita, boleh tak kita biarkan dia makan macam tu? Tak. Lembu pun sama, kita kena cari makan untuk dia. Sebab itulah lembu ni bodoh sikit daripada. Sebab itulah Tuhan kata, siapa yang terikut Al-Quran, telinga dia pekak, mata dia buta, hati dia, Tuhan kata ulaika kal, mereka sama seperti, Tuhan tak kata ulaika kal hayawan, Tuhan kata ulaika kal an'am. Orang yang buta hati ni, tak faham Quran, sama seperti binatang ternak, bukan sama seperti haiwan, harimau. Kenapa? Mana lebih baik? Tuhan sama kita dengan lembu, Tuhan sama kita dengan harimau. Mana lebih baik? Dua-dua tak baik. Tapi antara dua-dua tak baik itu, mana lebih baik sikit? Harimau lah. Sebab harimau ni cerdik. Dia pandai cari makan sendiri. Lembu ni bodoh. Tahu tak? Sebab tu ada seorang ustazah, dia kata apa? Kalau anak tu minum susu lembu, dia akan terkesan dengan perangai lembu. Apa dia? Bodoh. Lepas tu dia kata cepat marah. Ustazah cakap kat TV. Tak tahu? Heboh baru ni. Kan? Tahu kan? Ada seorang ustazah yang popular tu. Dia kata anak kalau diberi susu lembu, dia akan terkesan dengan perangai lembu. Ya Allah, hadis mana dia baca ni? Kesian ibu yang bila melahirkan anak, ibu mati. Tak ada siapa nak menyusu. Terpaksa lembu menyusu dia. Kan? Kesian lembu, tak pasal-pasal. Lembu kalau tahu kita kutuk dia, aku bodoh sebab lembu kan, dia tak bagi makan daging dia. Okey, yang jadi tunggangan apa dah? Unta lagi? Yang jadi tunggangan? Tapi kuda masuk tak? An'am.
Lembu boleh tak kita naik? Tak, kita naik kereta lembu, kita naik lembu ke naik kereta? Boleh tak kita naik atas lembu? Jadi tunggangan dalam Islam. Kerbau boleh, lembu? Dalam Islam boleh selagi mana tak menyakitkan dia, boleh. Tapi lembu nak jalan berapa kilometer? Buang masa lah. Unta boleh jauh daripada Mekah ke Madinah, boleh. Dan juga untuk kita makan. Yang kita makan apa dia? Unta kita makan, kambing kita makan, lembu kita makan. Subhanallah. Betul? Walahum, dan bagi mereka juga mana fiha padanya manafi'. Apa dia manafi'? Manafi' ni jamaah plural. Kalau satu dah jadi bahasa Melayu. Manfaat. Manfaat. Dia kalau satu macam ni, manfaatun bahasa Arab. Manfaatun. Kalau jamak pluralnya apa dia? Manafi'. Yang ni dia jadi bahasa Melayu, cuma sebutan lain sikit kan. Orang Melayu baca apa? Manfaat. Jadi kalau tanya orang Melayu, apa makna manfaat? Dia kata apa? Apa makna manfaat? Faedah. Faedah bahasa apa? Faedah pun bahasa Arab. Melayu ni pelik. Yang bahasa diguna pun bahasa Arab. Bila diterjemah, Arab juga. Okey. Bagi mereka dalamnya tu apa dah? An'am. Manafi', manfaat. Tuhan tak kata manfaatun. Tapi tu kata manafi'. Makna apa tu? Banyak manfaat. Tuhan dah sebut dua. Satu tunggangan. Yang kedua makan. Selain pada tu ada lagi manfaat. Apa dia? Apa dia? Buat ubat. Apa? Kulit lembu buat kompang. Kulit lembu buat kompang. Ni suka bernasyid ni. Buat kompang. Lagi? Boleh buat pakaian. Lagi? Bajak tanah. Kan? Lagi? Bisnes. Baja. Tahid dia jadi baja. Subhanallah, banyak. Wa masyarib. Manfaat. Wa masyarib, dan minuman. Betul? Susu lembu. Siapa yang suka jual susu lembu? Ustaz kan? Saya tak tahu sebab apa ustaz jual susu lembu. Nabi tak pernah jual susu lembu. Dia ikut sunnah siapa? Berniaga. Susu kambing, susu lembu, apa lagi? Susu unta. Dan binatang ni pun boleh jadi ubat kan? Daripada unta boleh jadi ubat. Apa dia panggil? Minyak unta ke? Minyak unta. Boleh jadi ubat. Kecil unta boleh jadi ubat. Betul? Penyakit apa ni? Demam. Ada satu kabilah pergi jumpa Rasulullah, ketar, demam. Nabi kata, pergi kat kandang unta, minum air kecil unta. Bila minum, sihat. Hadis sahih. Boleh? Jadi bila demam, tak payah cari doktor. Cari siapa yang bela unta, pergi. Boleh? Boleh tak minum air kecil unta? Halal ke tak? Kalau subhanallah halal lah, sebab tu Nabi suruh minum. Dan ulama kata satu lagi dalil halal apa dia? Bukan setakat dia halal diminum, tapi dia bukan najis. Apa dalil? Nabi kata pergi minum. Lepas tu Nabi tak kata basuh. Bila Nabi tak kata basuh, mana benda tu tak najis. Lepas minum boleh terus pergi solat. Air kecil unta. Okey. Kalau kita diberi pilihan air kecil unta dengan rokok, kita pilih yang mana? Rokok haram, air kecil unta halal. Kita pilih yang mana?
Orang Melayu pelik dia. Tak apalah ustaz, saya rokok. Padahal kalau kita bagi free air kecil unta pun dia tak nak. Rokok naik harga mahal pun okey. Tapi air kecil unta minta mahal ustaz. Halal. Okey, afala yashkurun? Apa dia? Air kecil unta? Air kecil halal? Tak najis? Tai ada pendapat kata tak najis. Haji Zul nak buat apa tak jadi? Afala yashkurun? Inilah poin yang Tuhan nak tekankan. Yang Tuhan sebut tu apa dia? Kami ciptakan binatang ternak dengan tangan kami. Kemudian mereka boleh memiliki, mereka boleh bela. Kami tundukkan, mereka boleh tangkap, boleh sembelih dengan mudah. Semua tu akhirnya kenapa kamu tak bersyukur? Betul tak? Ramai tak manusia yang makan daging kambing tapi tak bersyukur? Makan daging lembu tapi tak bersyukur. Masjid tak pergi. Tapi tiap hari tak makan daging. Tiap hari masjid tak pergi. Tak bersyukur. Ini musim korban ni. Lagi ramai orang korban. Betul? Korban apa dah? Inilah an'am. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang tundukkan lembu tu supaya senang dibela, senang dibeli, senang disembelih, senang dilapah. Tapi tak mari masjid. Bila dia mari masjid? Masa nak sembelih tu. Kan? Itu pun sebab apa? Sebab yang sembelih tu AJK masjid, buat di masjid. Dia tak ada pilihan. Lepas tu masa sembelih ramai tak Jumaat? Masa sembelih lembu tu ramai tak orang? Tapi bila time solat Zuhur, tinggal siapa? Imam. Imam dengan Bilal. Tukar sembelih pun tak ada. Tak bersyukur, betul tak? Subhanallah. Kamu datang ke rumah Allah dah, nak sembelih lembu yang Allah cipta, yang Allah tundukkan, pergilah sembah Allah sekejap. Betul tak? Meriah masa korban, pasal kemah kat luar. Kadang-kadang lembu bila solat, lembu lebih ramai pada Jumaat. Inilah afala yashkurun. Okey. Oi, 9.20 cukup dulu ah. Kita berhenti setakat ayat 73. Kita tak banyak dia ni. Minggu depan boleh habis kok. Boleh InsyaAllah. Jadi minggu depan kita ada berapa ayat lagi? Sepuluh ayat lagi lah. Kalau tak minggu depan sekali lagi kita khatam. Jadi jangan lupa bawa puluk kuning. Okey, ada soalan tak? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.